Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay guys, hari ni saya nak buat review filem Mat Kilau yang baru saya tengok siang tadi. Bersama keluarga saya membawa anak-anak dan isteri saya. Filem Mat Kilau ni filem yang antara filem Melayu yang saya tunggu-tunggu, pasal saya dah tahu lama diorang dah siap. Dan diorang nak tayangkan itu ada PKP pula, so wayang semua tutup. Dan Samsul sendiri cakap, dia kata dia memang nak tunggu juga tayang dekat Pawagam. Sebab masa tu dulu ada alternatif kan, kita boleh tayangkan kalau nak dekat streaming punya platform. So dia dan studio Kembara sanggup berkorban menunggu. Dan saya rasa penantian dan penantian diorang berbaloi bila saya sendiri sebagai penonton, bila menonton di panggung wayang, saya rasa ia adalah satu pengalaman yang sangat-sangat best bila menonton Mat Kilau ni. Tak melampau lah saya kata kalau Mat Kilau ni pada saya adalah satu masterpiece daripada Samsul lah setakat ni. Dalam filem, banyak-banyak filem dia, saya rasa ini adalah masterpiece dia by far. Akan datang kita tak tahu, mungkin saja akan boleh ada lagi yang lagi bagus daripada dia kan. So filem ini adalah filem sejarah yang diinspirasikan daripada tokoh sejarah, filem epik. Jadi filem-filem macam ni selalunya, sebelum ni ada juga dah pengarah atau karyawan lain cuba buat, ada yang memang bagus dari sudut artistiknya, dari sudut filem tu sendiri nampak bagus, tapi selalunya diorang kurang menitik beratkan, atau diorang memang tak nak buat benda tu. Benda yang saya maksudkan adalah sudut komersial dia tu. So untuk filem ni, Mat Kilau ni, benda tu tak berlaku. Sebab saya tengok Samsul, kita memang tahu dia seorang pengarah filem yang filem komersial yang sangat hebat. Dia memang selalu berjaya untuk membuat filem-filem box office, filem-filem yang meletup, kutipan tinggi. Dia ada seakan-akan dia ada formula dia sendirilah macam mana nak buat filem-filem macam tu. Dan tak semua orang akan suka lah benda tu kan, sebab memang kita tak boleh nak buat semua orang suka lah. Satu benda tu semua orang nak suka kan. Dan dia ada satu formula lah untuk menarik ramai orang, audience, untuk pergi menonton filem-filem dia. Dan dia punya percaturan dan adunan dia dalam Mat Kilau ni juga nampaknya berjaya. Sebab setakat 2 hari tayangan ni, kutipan dah hampir 2 juta tak silap saya, ke 2 juta lebih. Filem Melayu susahlah kita nak tengok dapat sambutan yang macam tu. Ada beberapa lah yang sebelum ni, tapi ya. Okay, saya sebenarnya dari dulu lah, daripada saya muda-muda lah, 20-an dulu. Sebab saya memang seorang yang minat cerita martial art. Daripada kecil saya memang minat Jackie Chan apa semua tu. Saya didedahkan dengan cerita-cerita kungfu tu. Saya terfikir, kita ada silat, kenapa kita sampai sekarang silat tu kita tak boleh buat nampak dia macam cool, macam mana kungfu tu kelihatan cool di mata dunia kan. So saya menunggu benda tu terjadi. Silat ni pun tak kalah hebatnya dengan seni-seni lain kan, seni mempertahankan diri yang lain. Tapi kenapa? Itulah saya cakap, menurut saya punya pendapat, memang belum ada pengarah yang betul-betul mampulah untuk menaikkan silat ni dari sudut komersialnya tu kan. Nak mengangkat dia tu dari di pesada yang lebih komersial. Bukan mengangkat seni tu sendiri. Seni tu sendiri memang kita dah tahu tinggi seni silat tu sendiri kan. Sebelum ni pun kalau ada yang saya rasa berjaya adalah filem Geran. Filem Geran nampak lebih komersial dan lebih kita nampak silat tu nampak cool. Macam mana kita tengok ombak, tapi dia belum betul-betul sampai ke level yang betul-betul semua orang, majoriti akan penonton wayang akan pergi menonton kan. Tapi filem Mat Kilau ni
akhirnya menjawab penantian saya. Dia berjaya membuat silat tu nampak cool, nampak hebat, nampak tak membosankan. Kalau dulu-dulu orang buat cerita silat apa semua, diorang tend to buat nampak cerita tu drama sangat, slow sangat, dengan bahasa yang berbunga-bunga. Bukan saya tak suka benda tu, saya saya personally suka. Tapi kalau kita nak tengok budak-budak baru, generasi baru ni untuk suka, contohnya macam Puteri Gunung Ledang tu, mungkin susah. Dan Mat Kilau ni berjaya buat benda tu. Dia balance untuk semua lapisan tengok, suka. Pasal anak saya sendiri suka. Seorang tu, yang perempuan tu darjah 5, yang lelaki tu tingkatan 3. Dan diorang ni seperti anak-anak generasi sekarang yang tak berapa tengok sangat cerita-cerita Melayu. Dan saya pun memang ajak aja diorang pergi tengok tadi. Dan mula-mula macam anak perempuan saya pun macam bosan-bosan sikit muka dia kan. Lepas tu masa dia dah start tengok, dia pun, saya tengok dia tegak je tengok, masa dia engage dengan cerita. Dan filem ni objektif dia utama, saya rasa lah dia sebab nama dia pun Mat Kilau, dia nak mengangkat tokoh sejarah lah, wira kita. Dan saya rasa benda tu berjaya, walaupun ada kontroversi yang baru-baru ni berlaku. Tetapi itu nanti saya cerita. Tetapi bila dia nak mengangkat nama Mat Kilau tu supaya nampak seperti seorang wira, tokoh yang hebat, dekat bahagian tu berjaya filem ni. Antara sebab-sebab lain yang saya rasa filem ni ramai generasi atau banyak lapisan umur enjoy, pasal dia tak membosankan. Filem-filem manusia ni lumrah dia macam tu lah, tak suka bosan kan. Jadi formula utama Samsul yang saya nampak, dia jaga pacing cerita, menjaga pacing filem-filem dia supaya cerita tu bergerak tanpa ada rasa bosan. Laju, tak laju sangat. Ada masa dia slow, dia ada dia punya graf lah, untuk jaga. Macam cerita ni mula-mula dia start pun dengan pacing yang agak laju lah. Mula-mula je dah terus ada scene penjajah tu datang buat kacau apa semua. Tapi lepas tu saya risau juga mula-mula. Saya takut benda tu berlarutan sampai habis. So, saya tak suka lah satu filem yang dia akan drag dia punya energy yang sama je sampai habis kan. Tapi alhamdulillah dia ada dia punya permainan emosinya apa semua. Dari sudut action pula, saya rasa memang tak diragui lagi lah. Samsul terkenal dengan seorang pengarah yang memang forte dia buat cerita action lah kan. Kita tengok dalam KL Gangster, even dalam movie pertama dia pun, dia dah nampak dia punya kat mana direction dia tu kan. Filem KL Drift, dekat situ kita dah nampak dia pandai dengan camera work dia untuk buat satu scene action. Kalau korang peminat KL Gangster, saya rasa korang kemungkinan besar akan minat cerita Mat Kilau. Sebab action dia, apa yang saya nampak, treatment dia sama dengan KL Gangster. Cuma maksud saya treatment camera work dia, sound effect sama. Cuma dia menggunakan silat. Kalau KL Gangster tu dia lebih kepada mix martial art lah, campur-campur lah. Yang ni lebih kepada silat. Mungkin camera work ada yang tak suka sebab shaky, dia guna shaky camera work kan. Sebab selalu saya tengok ramai juga yang tak berapa berkenan dengan benda tu. Dan sound effect dia pun, sound effect tumbuk, pukul dia tu macam sedikit kuat lah. Dan tak silap saya, dia sound effect untuk bergaduh pun sama dengan KL Gangster. Tapi benda tu sebenarnya, camera work dan sound effect tu, saya rasa Samsul memang sengaja buat benda tu untuk dia complement fighting tu punya scene, untuk adonan tu antara koreografi, sound effect dengan camera work tu
dia complement each other tau. Dia untuk menutup kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dari sudut koreografi tu. Dan saya rasa formula tu sangat efektif lah untuk scene fight tu. Sebab kita masa menonton tu kita rasa macam impact dia tu, impact dia pukul apa semua tu. So pada saya tak ada masalah lah benda tu untuk saya. Di sebalik shaky camera tadi tu ada yang tak suka ke apa, tapi saya suka camera work dia dalam filem ni bila dia cuba membuat shot-shot untuk nampakkan sesuatu mood filem tu. Salah satu contoh untuk buat nampak hero tu nampak gempar, nampak cool kan. Dia ada shot-shot tu yang saya suka dalam filem ni. Banyak dalam filem-filem ni shot yang best. Kadang-kadang ada feel rasa macam shot filem Tamil pun ada. Filem Tamil memang terror buat benda-benda macam tu. Shot bagi hero tu nampak gempak. Kadang-kadang kita tengok hero tu kalau kita jumpa kat luar biasa je kan. Kalau korang ingat cerita-cerita Tamil dulu, sekarang ni dah lain lah. Cerita-cerita Tamil dulu 90-an, hero-hero dia tak ada yang sadar-sadar ni. Semua badan gempal, gemuk kan, perut buncit. Tapi somehow diorang pandai untuk buat jadi hero tu dipotretkan nampak gagah. Okay, saya bukan ahli review filem Tamil. Satu lagi perkara yang saya sangat-sangat suka dalam filem Mat Kilau ni adalah pemilihan para pelakon dia. Lakonan dalam filem ni antara komponen penting untuk buat filem ni jadi macam mana filem ni sekarang. Kalau saya rasa pelakon tak sebagus pelakon-pelakon ni, saya rasa mungkin akan turun beberapa persen lah dia punya tahap bestnya cerita Mat Kilau ni kan. Seperti yang kita tahu, Adiputra memegang watak Mat Kilau. Saya sendiri memang tahu keupayaan dia dan saya dah boleh agak dia boleh bawa watak tu. Dan yes, dia boleh bawa. Beto memang satu pelakon yang ramai orang suka. Perempuan suka, lelaki pun suka. Dan Johan Asyari, itu pun pelakon yang baik pada saya. Dan yang menjadi perbualan sebelum ni, kenapa diorang pilih Fatah Amin kan. Fatah Amin, diorang kata sebab dia pesilat, dia sebelum ni pesilat, sebab tu dia terpilih. Tapi dalam filem ni bukan tu saja dia punya yang dia berjaya buat, tetapi lakonan dia juga sangat baik untuk filem ni. Surprisingly sangat baik. Dalam filem sebelum ni ada juga filem dia yang saya rasa okey lakonan dia, macam KL Special Force. Tapi dalam filem ni dia ada scene dia yang dia berjaya buat saya rasa sebab lah. Macam tu dia punya baiknya lakonan dia dalam filem ni. Tapi adalah beberapa part yang dia tergelincir sikit lakonan dia tu ke lakonan yang lama, kebiasaan dia. Tapi sangat minor lah. Kebanyakannya memang saya suka lah lakonan dia dalam filem ni. Even ada part kadang-kadang saya rasa adalah sebahagian masa tu saya rasa macam dia ni lagi best pula dari Mat Kilau. Tapi tak adalah sampai habis. Dia ada beberapa scene dia tu yang buat dia rasa macam dia lagi best dari Mat Kilau. Dan pelakon baru, diorang ambil satu pelakon baru, Brahim, yang bawa watak Brahim, Ali, tak silap saya nama dia. Saya pun tak pasti kenapa pemilihan ni dibuat. Pengarah je yang mungkin tahu. Kalau saya dapat jumpa dia, saya interview dia, nanti saya tanya dia. Dan dia, lakonan dia berada di tahap yang biasa je, tak teruk, tak terlalu hebat. So okey, sebab dia pun supporting, so tak menjejaskan apa-apa. Gabungan pengarah dan pelakon Adiputra berjaya membuat watak Mat Kilau ni nampak gagah, nampak berkarisma, nampak power. So memang gabungan tu memang jadilah adunan pengarah dan pelakon tu. Pengarah dia pandai nak portraykan macam mana nak buat nampak Mat Kilau ni nampak gagah. Macam saya kata tadi lah, dengan shot lah, dengan dialog, dengan adalah beberapa aspek dalam filem kan yang macam mana pengarah tu nak portraykan sesuatu watak. Dan watak tu pula dibawa oleh pelakon yang sangat baik, dengan cara dia berdialog, dia ekspreskan watak dia, nampak sangat-sangat berwibawa lah. Nampaklah seorang leader tu.
Scene yang saya suka dalam filem ni, walaupun cerita ni cerita action, banyak fighting sequence apa semua, tapi saya suka scene yang melibatkan emosi tau. Pasal pelakon-pelakon dia tu memang pelakon-pelakon yang memang dia nail lah watak-watak dia kan. Antara yang saya suka scene intro masa penjajah tu datang buat kacau, dan scene tu melibatkan Ellie Suriati. Dia punya scene, dia berdialog tu, apa yang dia cakap tu, moment tu, scene tu saya sangat suka. Walaupun filem tu baru start, dia dah terus dapat tangkap saya punya perasaan. So itu sangat terror tau. Sangat hebat. Benda tu kadang-kadang perlukan build up yang lama kan, kadang-kadang, tapi dia berjaya buat dalam masa yang singkat. Dan saya lagi satu, saya suka scene pertama kali Johan Asyari punya watak muncul. Apa nama Johan dia? Nama Johan Yasin. Pertama kali watak Yasin muncul, scene tu memang power. Dia terus in character dengan emosi yang macam tu. Saya rasa macam scene yang paling saya suka sekali dan mungkin paling memorable untuk saya dan ramai orang, scene yang melibatkan Beto dan isterinya. Scene tu betul-betul powerful lah. Scene tu ada beberapa part dalam filem ni buat saya sebab, tapi scene tu hampir membuatkan saya menitiskan air mata tau. Okey, tak dilupakan watak Yayan, Kang Yayan, Toga tak silap saya. Mula-mula saya rasa dia akan jadi satu watak tempelan aja yang mungkin tak ada dialog pun, yang hanya untuk scene fight. Tapi ternyata pengarah memberikan justice kepada Kang Yayan dalam filem ni, lebih daripada apa yang saya expect lah. So dia bukan hanya watak tempelan yang diperlukan untuk bergasak je kan. Seperti yang kita tahu, Yayan pelakon action yang sangat berwibawa, sangat power. Kita tengok dalam Raid, antara yang top ni Raid lah, sampai ke John Wick, memang dia memang fighting memang top notch lah. Dan saya bimbang juga dalam filem ni pelakon-pelakon lain tenggelam, tapi nampaknya pelakon-pelakon lain pun dapat duduk sama level lah dengan dia dalam fighting scene tu. Mungkin dari sudut koreografi jugalah, dan shot apa semua, pengarah punya kerja lah, berjaya buat nampak dia pelakon lain tu pun sama hebat lah dengan dia kan. Walaupun kalau dalam real life kita tahulah dia memang jauh lagi jago kan, lagi hebat. So antara benda lain yang saya suka adalah dialog dalam filem ni. Walaupun bukan 100%, tapi kebanyakan daripada dialog-dialognya saya suka. Ada dialog, baik-baik dialog yang saya rasa sangat memberi kesan kepada emosi, dan ada juga beberapa yang minor yang saya rasa kurang sikit. Memang rasa macam. Dan satu yang saya perasan dalam filem ni, watak perempuan auratnya terjaga. Maknanya tak ada nampak rambut, dan pakaian pun pakaian yang menjaga aurat. Sebab kita tahu Samsul start daripada filem Munafik 1, dia dah mula menjaga benda tu. Pelakonnya menjaga aurat, tak ada sentuhan lelaki dan perempuan. Dalam filem Mat Kilau pun macam tu. Dan saya seronok lah dia meneruskan benda tu. Cuma saya terfikir, sebab nanti dia nak buat kisah 3, macam mana kan. Tak apa Samsul, nanti kau cerita aku. Dan saya harap dia meneruskan lah benda tu dalam gangster 3 sekalipun. Tapi tak tahu sebab cerita gangster ni kan kadang terdedah dengan watak-watak yang, macam saya kata tadi, anak-anak isteri saya pun suka filem ni. Saya saja tanya diorang tadi bintang berapa. Untuk isteri saya, dia memang bagi 10 bintang dari 10. Dan dia memang betul-betul suka lah. Dok keluar panggung tadi, dia dok cakap lagi best kita. Saya dengan dia pun masih bercerita tentang filem yang kita tengok tadi. So itu benda yang petanda filem untuk saya lah. Dia petanda filem yang kita tengok tu filem yang
bagus, filem yang boleh dibawa bercerita lagi bila kita keluar pada panggung kan. Dan untuk anak-anak saya yang sebelum ni memang boleh dikatakan tak adalah nak tengok cerita Melayu, nak kata tak minat, boleh katalah tak minat, tapi bukan benci. Kadang-kadang dia orang tengok je apa-apa cerita yang saya tengok. Yang anak lelaki saya bagi 8 daripada 10. Dan anak perempuan saya dia cerewet sikit, dia bagi 7.7. Ada point 7 pula kat situ kan. So untuk budak-budak generasi baru ni menerima filem Mat Kilau dengan saya rasa bintang yang dia bagi tu, kita tahulah dia suka benda tu. Saya tanya macam mana filem ni, suka ke? Saya tanya yang dekat perempuan tu kan, pasal dia tu cerewet sikit. Dia kata dia suka lah, dia suka. Dia kalau tak dia kata boleh lah kan. Yang ni dia kata dia suka. Baik, dalam filem ni seperti saya kata, pelakon-pelakon dia memang sangat-sangat power, sangat-sangat bagus. Dan dalam banyak-banyak tu ada betul-betul yang saya betul-betul suka. Lakonan dia dan watak dia tu. Kalau macam yang saya cerita dari awal tadi, saya sangat suka scene Beto kan. Saya memang dalam filem ni memang pada saya dia paling outstanding lah. Dari sudut lakonan, dari sudut fighting pun, dia punya fighting power, dia sangat fleksibel. Dia apa yang menjadikan dia tu lagi best dari orang lain, even dalam cerita ni dari Adiputra sendiri, dari Mat Kilau tu, pada saya lah, saya minat dari sudut outstandingnya watak tu. Saya rasa Beto tu lagi outstanding lah, sedikit lebih dari Adiputra, sebab dia sangat ekspresif. Dia sangat beremosi. Bila dia fight pun, dia fight dengan emosi. Kita boleh tengok dia fight pun, dia melakonkan muka dia tu macam tu sekali. So dia memang sangat-sangat memberi kesan lah. Dalam filem ni lakonan Beto adalah yang paling saya suka sekali lah. Okay, tadi tu saya cerita semua benda yang saya suka. Bukan bermakna tak ada benda yang saya kurang suka. Ada je bendanya. Mungkin saya akan ceritakan di review saya bersama kawan saya di channel Raksasa Manja nanti bersama Inobi. Mungkin masa tu kita akan lebih cerita mendalam ke, mungkin ada spoiler talk ke, tengok macam mana. Dan okay, saya sentuh sikit isu yang kontroversi mengenai filem Mat Kilau ni, pasal dia tak accurate dengan sejarah sebenar. Kerisnya tak sama dengan keris Mat Kilau atau keris Pahang. Dan dialeknya tak menggunakan dialek Pahang. Saya ada beberapa perspektif saya sendiri dari sudut masalah atau isu ni. Pertama, kita tak ada atau jarang ada filem-filem yang mengangkat tokoh macam ni, dan filem-filem epik sejarah macam ni. Jadi pada saya, kelemahan-kelemahan tu saya akui, itu memang kelemahan yang boleh diperbaiki. Akan datang mungkin kalau ada yang lain, mungkin pengarah atau penerbit boleh perbaiki dari sudut tu. Tapi saya melihat dia lebih pada satu benda yang untuk menarik crowd filem yang baru, untuk buka diorang punya minda menerima filem macam ni tau, genre macam ni. Seperti yang saya kata tadi awal-awal, filem-filem genre macam ni selalunya mendapat sambutan yang kurang memberasangkan kan. So saya rasa itu dulu, bila dah berjaya tarik generasi baru, macam saya kata anak-anak saya tadi, itu dulu kita tarik dulu. So bila dah dapat sambutan, nanti akan datang baru kita buat lebih detail atau lebih sama. Tapi itulah, macam dari awal pun director dah kata dia bukan adalah filem ni bukan filem yang 100% ikut fakta sejarah, sebab dia memang inspired aja daripada watak tu. Kalau kita ambil contoh filem luar negara, filem Ip Man pun banyak fiction, memang terlalu banyak fiction dalam filem tu. Tapi apa yang saya nak kata, mungkin kita boleh hargai usaha macam ni, Mat Kilau ni, dan dia cuba untuk mengangkat tokoh ni, bagi budak-budak baru, generasi baru kenal.
dan kita rasa kita mungkin lebih appreciatekan benda tu dulu. So nanti kemudian kita baru akan cuba perbaiki apa-apa. Dia adalah sebuah filem yang memorable lah. So saya nak buat review ni pun senang, banyak benda saya boleh ingat lagi. Okay, terima kasih kerana menonton dan terima kasih Samsul dan studio Kembara Studio kerana menghasilkan filem Mat Kilau ni. Thanks for the effort. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Peace.